弟兄姐妹早安！早安！感谢主，我们华人的年15已过了，代表春节已过，相信大家必也多过了有喜乐的年。今天大家又回到拜四的乐龄团契，我们要向神感恩，感谢主。上帝还给我们有机会健康的身体和力量来到上帝的面前。好，我们站立起来，一起来歌颂赞美他。我们唱一首诗歌，是主是我力量。我们进入祷告。爱我们的天父，我们感谢你，
你带领我们进入2023年，我们能在一起敬拜赞美你，是多么的美善。好多人都没有这样的机会，但我们有主耶稣给我们健康和机会，带领我们到今天。我们要感谢称颂你的名，父神，我们也把所有热灵的弟兄姐妹交在主的手中。如果他们有面对难处，求主帮助他们解决；如果他们有疾病，求主用你的圣手来医治他们。主啊，等一下你的仆人要传讲你的信息，求上帝高摩他，让他所讲的能够藏在我们的心里，我们可以行在我们的生活中，也将把今天的热灵团契从头到尾交在主的手中，求主掌权。如此祷告，奉主耶稣的名求，阿们。我们再唱一首诗歌《千万个理由》。
果我们已经是上帝的儿女，我们是怎样的态度来到上帝的面前敬拜歌颂他呢？我们用谦心赞美我们的上帝。在圣经里是帖撒罗尼迦书5章17、18节说，17节说不住祷告，18是凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。弟兄姐妹，我们大家一起谦心赞美，一起开口大声唱这个诗歌，我要谦心赞美。全心感谢，全心赞美有你的约，全心颂赞天上为你是最纯的果子，在里面一路是罗马尼，常常感谢不住祷告，盼望在于你，我要全心感弟兄姐妹，这个时候我们要预备心来听神的话。Mari saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们先做一个祷告。 Kita terlebih dahulu tundukkan kepala berdoa. 天父，我们这个时候已经预备好了我们的心。 Bapa, saat ini kami sudah siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. 求你使用你2位软弱的使女， Pakailah kedua hambamu yang lemah ini Tuhan, 愿主从你的话语能够造就许多的人。 supaya kiranya melalui firman Tuhan ini bisa membangunkan begitu banyak 我们 orang. 把这样宝贵的时间交在主的手中， Kami mau serahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan Tuhan. 愿主带领我们。 Kiranya Tuhan menolong menuntun kami. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名祈求的， Demikianlah kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们要感谢神。 Saudara sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. 很快哈，今天我们已经进入到2023年2月份的第8天。
Begitu cepat sekali waktu berlalu saudara dan kita sudah masuk ke bulan yang kedua hari yang ke-8 tahun 2023 ini. 并且我们也行完了春节，从年初一一直到初15。 Bahkan kita juga sudah melewati tahun baru Imlek dari hari pertama sampai hari ke-15. 礼拜天我们刚刚完成了元宵节， Hari Minggu yang lalu kita baru saja melewati Cap Gome. 所以今天我们预备心来听一个题目： Jadi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar satu tema. 耶稣是坚固的根基。 Yesus adalah fondasi yang teguh. 如果我们要建造一间好的房子， Jika kita ingin membangun satu rumah yang bagus, 我们要有一个重要的就是我们要打好它的根基。 yang terpenting adalah untuk membangun fondasinya yang bagus juga. 要用很大很硬的石头把它埋进到很深的地下。 Kita harus menanam batu-batu yang besar, menanam begitu dalam supaya bisa menjadi landasan yang 然后 kuat. 呢，才把上面的一切能够立起来。 Nah, barulah bangunan di atasnya itu bisa berdiri dengan teguh. 当这一间房子做好了， Ketika rumah ini sudah jadi, 有大风、有地震，它都不倒塌， sekalipun ada angin ribut atau ada gempa bumi, rumah ini tidak goyah. 因为它的根基很坚固、很稳固。 Karena fondasinya itu begitu teguh, begitu dalam tertanam. 基督徒的灵命生活也应该建造在一个很坚固、很稳固的根基。 Nah, demikian juga saudara dengan kehidupan rohani, seorang percaya itu harusnya ditanam di atas dasar fondasi yang teguh dan dalam itu. 这个坚固的根基呢，就是耶稣基督。 Nah, fondasi yang teguh itu adalah Yesus Kristus. 因为在这样的时代，这个是很败坏的时代。 Karena di zaman yang sangat bengkok ini, 如果基督徒没有把他的灵命建立在这个耶稣基督成为坚固的根基， jika fondasi kerohanian seseorang percaya itu tidak ditanam di atas dasar Yesus Kristus begitu teguh, 肯定他站不住， sudah pasti dia tidak akan sanggup bertahan. 他会被世界一切的打倒， Dia pasti akan dijatuhkan oleh dunia ini. 最少他会跟世界妥协。 Paling sedikit dia akan berkompromi dengan dunia ini. 如果我们说耶稣基督是坚固的根基， Jika kita berkata bahwa Yesus itu adalah fondasi yang teguh, 我们一定要看他的证据在哪里。 kita harus melihat di mana dasar alasannya itu. 我们今天所起这的经文是在哥林多前书第3章第10到11节。 Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini adalah diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. 来，我们来先念这个2节的经文，我用中文的，跟我一同来念。1、2念。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎样在上面建造。 Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11节，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。 Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 所以，亲爱的弟兄姐妹，这里很清楚的告诉我们， Nah, karena itu saudara sekalian di sini dituliskan dengan jelas sekali 除了耶稣基督，再没有其他的。 bahwa selain Yesus Kristus tidak ada lagi yang lain. 意思说，除了这个很坚固的根基呢，再没有其他的根基，好像耶稣一样的。 Dengan kata lain, selain fondasi dari Tuhan Yesus Kristus itu, tidak ada fondasi lain yang teguh seperti Dia. 因为只有耶稣基督才是真正的神。
Karena hanya Yesus Kristus yang sungguh-sungguh adalah Tuhan yang sejati. 如果我们说耶稣基督才是真正的神，应该有假的是吗？ Kalau kita katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, apakah memang ada Tuhan yang palsu itu? 有， Memang ada. 今天我们没有谈论， Hari ini kita tidak akan membahas 但是 hal 耶稣 itu, 基督是真神， tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. 天地万物都是他所造的。 Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Dia. 虽然我们知道世界上有许多所谓的聪明人， Sekalipun kita tahu bahwa dalam dunia ini ada begitu banyak orang-orang pandai. 许多有学问的人， Ada begitu banyak orang-orang yang berpendidikan. 许多有很能干的人， Ada orang-orang yang begitu mampu melakukan banyak hal. 但是这一切人都是世上的罪人， Tetapi semua manusia itu adalah orang-orang yang berdosa di dalam dunia 都 ini. 没有资格与耶稣基督相比。 Tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹，世上也有许多人所拜的神明， Saudara sekalian, di dalam dunia ini juga ada banyak dewa-dewa Allah-Allah yang manusia itu sembah. 有人所拜的一些的偶像， Ada berhala-berhala yang manusia sembah. 但是这一些呢，都是人手所做的， Tetapi semuanya itu adalah hasil ciptaan manusia. 根本不能与耶稣基督相比。 Jelas sekali tidak dapat dibandingkan dengan Yesus Kristus. 甚至在旧约耶利米书那边说， Bahkan di dalam kitab Yeremia di Perjanjian Lama disebutkan 那一些偶像啊，是人手所造的啊， bahwa semua berhala itu adalah ciptaan tangan 有 manusia. 眼睛， Memiliki mata, 有耳朵， punya telinga, 也有手，也有脚， punya tangan dan kaki. 但是没有用这些的东西。 Tetapi semuanya itu tidak berguna. 唯有耶稣基督是宇宙万物的主宰， Hanya Yesus Kristuslah penguasa seluruh ciptaan di 他是 dalam dunia 万 ini. 王之王， Ialah Raja segala raja, 万物之主。 Tuhan atas segala Tuhan. 比如说， Misalnya, 当门徒坐船的时候， ketika para murid itu ada di dalam perahu, 那个时候他们走到半海当中，忽然间有大风，有大浪。 nah ketika mereka ada di tengah-tengah laut, ada angin ribut yang begitu kuat meniup. 圣经说，差不多他的船呢要沉下来了。 Alkitab mencatat bahwa mereka hampir saja tenggelam. 那个时候有耶稣在船，但是他正在睡着了。 Nah pada saat itu Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan sedang tertidur. 然后他们就很紧张，把耶稣叫醒来。他说：“救我们啊！” Nah mereka begitu ketakutan, mereka segera membangunkan Yesus dan berkata, tolonglah kami Tuhan. 耶稣醒来， Nah ketika Tuhan Yesus bangun, 他指着风，他向海说：“住了吧， dia menghardik angin ribut itu dan berkata, diamlah, 静了吧。” tenanglah. 风和海就平静了。 Laut dan angin pun menjadi teduh sekali. 你说这样的神啊，是不是只有他才能够？ Nah saudara, bukankah hanya Allah seperti inilah yang bisa lakukan hal-hal seperti itu? 主耶稣基督不单单能够平静风与海， Yesus Kristus bukan saja dapat menenangkan angin dan gelombang dalam laut. 他也能够把已经死了4天的拉撒路来救活起来。 Ia bahkan bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. 有在约翰福音11章44节， Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-44. 请问 Nah permisi tanya saudara, 世上有哪一个人能够平静风浪呢？ siapakah manusia dalam dunia yang bisa menenangkan angin ribut di laut itu? 世界上哪里有一个人能够救活已经死了的人？ Siapakah orang yang di dalam dunia ini bisa membangkitkan orang yang sudah 哦， mati? 以前有新闻报道说，有一个医生能够把已经死了的人救活。 Satu waktu yang dulu pernah ada di dalam berita bahwa ada seorang dokter yang bisa membangkitkan pasien yang sudah mati. 其实不是救活，本来那个人还没有死。 Tapi sebenarnya bukan bangkit dari kematian, tapi orang itu belum benar-benar mati. 人会有这样，心脏啊，忽然间会停止一下， Nah manusia itu memang bisa jantungnya tiba-tiba berhenti untuk sesaat. 但是过后还能够继续的呼吸下去。 Tetapi kemudian masih dapat bernafas kembali. 那不是医生救活他， Nah bukannya dokter yang membangkitkan, 但是 menghidupkan dia. 耶稣呢，是真正的。 Tetapi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh melakukan itu. 拉撒路已经死了，已经臭了4天了。 Lazarus itu sudah mati 4 hari lamanya dan sudah menjadi bau. 他能够把拉撒路从坟墓
活的走出来。 Dia bisa membangkitkan Yesus dari dalam, membangkitkan Lazarus dari dalam kubur, bangkit dan berjalan keluar. 因为它是坚固的根基。 Karena Tuhan Yesus itu adalah dasar fondasi yang kuat. 既然只有耶稣基督是坚固的根基， Nah, karena ada Tuhan Yesus yang menjadi fondasi yang kuat itu, 我们要承认，除了他，再没有另外的根基了。 kita harus mengakui bahwa di dalam Dia, selain Dia tidak ada dasar fondasi lain yang kuat. 所以我们要好好的对他很严肃， Karena itu kita harus sungguh-sungguh serius. 所以我们要好好的认真 Kita 对 harus 他。 kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus itu. 所以呢，他能够这样来建造我们的灵命， Barulah Tuhan Yesus itu dapat membangun begitu baik dasar kerohanian kita. 这个是非常重要的原则。 Inilah prinsip yang sangat penting sekali. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 如果我们在这个在生活上会遇到有一些的信耶稣的人， nah jika kita berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus, 他们说他们已经信了耶稣10年、20年， mungkin mereka berkata mereka sudah percaya Yesus 10-20 tahun. 但是他们没有认真的认识， Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. 带着一些的成分在里面， Nah, 带着一些的成分，就是那一些不幸的成分。 melakukan begitu banyak hal yang tidak sesuai. 他们不相信， Mereka tidak percaya. 虽然看起来已经做了10年的基督徒， Sekalipun kelihatannya sudah menjadi orang percaya selama 10 tahun, 还不相信，还不认真， tetapi masih belum percaya, masih belum mengenal juga. 很可怜哦，这样的人啊。 Sayang sekali sebenarnya orang-orang yang seperti ini. 所以，亲爱的弟兄姐妹，刚才我们说，除他以外，再没有别的。 Karena itu saudara tadi sudah dikatakan bahwa selain Tuhan Yesus tidak ada yang lain lagi. 第二， Nah, poin yang kedua, 我们要看根基的重要性跟必要性。 kita mau melihat pentingnya dan perlunya fondasi itu. 我们要看呀，它的重要性跟必要性是在哪里？ Nah, kita mau melihat di mana kepentingannya dan keperluannya dari fondasi itu. 所以第4节，保罗称自己好像一个聪明的工头。 Karena itu di dalam ayat yang ke-10 Paulus berkata bahwa sebagai ahli bangunan, 他说：“我先把这个根基打好来，立好来。 saya mau meletakkan baik-baik dahulu fondasi ini. 因为保罗他知道，如果要建造一座房屋， Karena Paulus tahu kalau ia mau membangun sebuah rumah, 最重要的就是要先打好第一好，要先打好它的根基， hal pertama yang paling penting itu adalah membangun baik-baik fondasinya. 而且这个根基呢是要很稳固的。 Bahkan fondasi itu harus sangat teguh dan dalam sekali. 万一有一天遭遇到旋风、地震啊， Supaya ketika satu kali menghadapi angin ribut atau gempa bumi, 这个坚固的根基就不能够打倒这个房子。 nah karena fondasi yang kuat itu bangunan di atasnya tidak akan rubuh sekalipun. 甚至呢，这个很稳固的根基呢，它要拖住房子。 Nah bahkan fondasi yang teguh dan dalam ini akan menyangga bangunan di atasnya. 我做一个见证， Saya mau bagikan satu 我自己的 kesaksian. 房子 Rumah saya sendiri, 不是我自己建造的， bukan saya yang membangunnya. 是别人住过的。 Orang yang dahulu yang 我 membangunnya 们 itu. 买的时候呢， Ketika saya membelinya, 我没有仔细的看， saya tidak begitu teliti 因为这个 memperhatikan. 房子是朋友的认识的。 Karena ini dikenalkan dari orang yang kenal kepada 其实这 pemiliknya. 个房子有一点的不正的歪哈， Nah, sebenarnya rumah ini punya dasar yang kurang baik. 但是呢，住了以后越来越久，这个歪更多了。 Nah, semakin lama, semakin ditinggali, semakin banyak kerusakan di sana. 因为当我去看的时候，有很多的家务在里面看不见， Nah, ketika saya melihat rumah itu, soalnya masih banyak rumah-rumah yang lain, sehingga saya tidak 家务 perabot. Perabot. Ada banyak perabot-perabot dalam rumah, sehingga saya tidak begitu memperhatikan. 但是当他搬走了以后， Nah, tapi ketika pemilik rumah itu sudah pindah, 空了以后， ketika rumah itu kosong, 哇，看得见 barulah terlihat 一点点， sedikit 但是 sedikit. 一直住了，越来越歪。 Tetapi semakin lama ditinggali, semakin miring rumah 我 itu. 想啊，
saya pikir ya, 可能这个家是它的根基不够深， mungkin fondasi dari rumah ini tidak cukup dalam. 所以这个根基不稳固，所以呢，它都立得不好。 Sehingga fondasi ini kurang dalam, kurang teguh, kurang kuat. Nah bangunannya itu juga kurang kuat. 并且我的房子啊，常常淹水， Oh, tambah lagi rumah saya ini sering kebanjiran. 因为我家里面比路啊家比较低，路比较比较高。 Karena letak rumah saya ini lebih rendah daripada letak jalanan. 我住了好久啊，我也有点害怕。 Saya sudah tinggal cukup lama di sana, saya juga ada sedikit 会 takut. 不会因为常常淹水，等下那个地啊，它的地已经烂了，会倒下来吗？ Mungkin gak ya karena terus-menerus banjir nanti dasar fondasi itu menjadi roboh, menjadi 特 rusak. 别如果有地震的时候， Terutama jika terjadi gempa bumi. 刚刚不久的地震啊， Belum gempa bumi yang belum lama saja terjadi itu, 我才发现原来使到我的铁门、我的篱笆的门啊，也是跟着歪哦。 saya baru saja menyadari bahwa pintu rumah saya itu juga semakin miring jadinya. 因为当这个地震很高度的那个呀，它的度量啊很高啊使到我的铁门真的咯，开的时候你好像要很侧力把它拉上来才开。 Oh, karena kekuatan gempa itu cukup tinggi, akibatnya pintu rumah saya itu agak sedikit sulit dibuka, harus sedikit diangkat baru bisa terbuka. 所以我的儿子讲到不要讲了。 Karena itu anak saya bilang sudah nggak perlu dibahas lagi. 他跟我说，我跟你讲，我讲到不要讲了。 Dia bilang kamu nggak usah laporkan lagi ke dia. 因为他常常跟我说，妈，你搬走了，不要住在那边了。 Karena dia sudah berulang kali menasihati saya untuk pindah dari rumah itu. 我说你小孩子你不知道， Saya katakan bahwa aduh engkau anak-anak tidak tahulah 那个房 masalahnya. 子有历史性的，你都不知道。 Rumah itu punya sejarah, engkau juga tidak tahu kan. 看起来他所讲的话是真的咯，有地震啊，恐怕会倒下来。 Tapi dilihat-lihat lagi sebenarnya apa yang anak saya katakan itu benar juga sih. Kalau ada gempa bumi, wah sangat menakutkan. 所以弟兄姐妹，这个屋子啊，这个房子，它的根基啊不够深，不稳固。 Karena itu saudara saya dapat katakan bahwa rumah ini fondasinya tidak cukup kuat. 以前啊，我哥哥的房子，他的对面有一个人，他的家哇，他的房子真的很稳固。 Dulu ya di depan rumah kakak saya itu ada sebuah rumah yang dibangun dengan fondasi yang begitu kuat dan teguh 因 sekali. 为我看着他建起来的，他立好根基的时候，他把许多大大的石头埋进里面。 Karena saat itu saya melihat sendiri ketika fondasi itu sedang dibangun, ada begitu banyak batu-batu yang besar ditanam di bawah tanah itu. 那个是30、40年的时候， Itu kira-kira 30-40 tahun yang lalu. 他打根基是用很大很硬的石头。 Mereka membangun rumah, membuat fondasi yang kuat itu dengan menggunakan batu-batu yang sangat besar. 以前呢，不像现在有机器， Nah dulu kan itu tidak seperti sekarang punya ada mesin-mesin banyak. 以前是用老的方法。 Waktu itu masih menggunakan cara-cara yang lama. 但是那个买房子的人，他是一个很聪明的人， Nah tapi orang si pemilik rumah itu adalah orang yang cerdas. 他很明白根基的重要性。 Dia begitu mengerti pentingnya kekuatan fondasi itu. 他希望他所要住的房子立得很稳固， Dia berharap rumah yang dibangun di atasnya itu akan menjadi satu rumah yang teguh berdiri. 有危险的时候不会倒下来。 Tidak akan tumbang ketika bencana itu 亲爱 tiba. 的弟兄姐妹，同样的，在我们属灵的道路上， Nah saudara sekalian sama demikian juga halnya dengan kehidupan rohani kita. 最重要的是，就是我们是否已经把耶稣基督成为我们生命的主宰。 Hal yang terpenting dalam hidup kita itu apakah kita menjadikan Allah Yesus Kristus itu menjadi penguasa dari kehidupan kita. 我们真正的已经了解、明白、认识到耶稣基督已经拯救了我们的生命。 Kita harus benar-benar memahami, mengerti bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang menyelamatkan nyawa kita. 如果我们已经很认识了，他是我们唯一的救主， Jika kita sungguh-sungguh mengenal bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita, 他也是掌管我们生命的主宰， bahwa Dia jugalah pemilik penguasa atas kehidupan kita, 所以呢，没有选择， maka tidak ada pilihan lain. 择有或在他的里面。
satu-satunya harus hidup di dalam Dia. 我们才能够安详来度过我们的日子。 Baru kita bisa dengan tenang melewati hari-hari kehidupan 只 kita. 有靠着它，我们才能够胜过一切生活上的难处、压力。 Hanya berdasar kepada Dialah kita akan dapat melewati, melalui, dan menang atas semua tekanan-tekanan dalam hidup ini. 我们才能够胜过世界一切的引诱、一切的试探。 Barulah kita bisa menang atas seluruh godaan dan cobaan dalam dunia ini. 因为只有它才能拖住我们现在或者将来所面对的危机。 Hanya karena hanya melalui Yesus itulah yang dapat menyangga kita atas segala bencana krisis yang dapat terjadi dalam hidup kita ini. 有一个基督徒， Ada seorang percaya, seorang Kristen. 他信主之后的见证， Ini adalah kesaksiannya setelah dia menjadi orang percaya. 虽然他的眼睛瞎了一个， Sekalipun matanya sudah satu tidak dapat melihat, 他的病状一直的严重。 tetapi keadaan penyakitnya semakin lama semakin berat. 以前本来他有糖尿病， Dulu ternyata dia ini punya diabetes. 但是后来呢，不是单单有糖尿病， Tetapi kemudian tidak hanya kencing manis ini, 他的病状啊转到他的肾啊、他的肝啊， tetapi penyakitnya terus berkomplikasi sehingga menyerang hati dan ginjalnya. 到最后呢， Sampai akhirnya 这些疾病使他离开世界。 penyakit ini membuat dia meninggal dunia. 离开世界之前， Sebelum dia meninggal dunia, 他没有一句埋怨过上帝，为什么让他面对这样的痛苦？ tidak ada satu kalimat pun yang dia ucapkan bahwa mengapa Yesus membiarkan dia mengalami segala kesulitan kesukaran ini. 从一个医院转到一个医院来医病， Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, 也花了不少的经费。 mengeluarkan begitu banyak biaya. 以前没有像现在有 BPJS。 Dulu itu belum ada asuransi seperti BPJS seperti sekarang. 亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？ Tahukah saudara sekalian, 每一次我去探访他， setiap kali saya membesuk dia, 他的脸啊，他的脸色啊，都是笑脸。 raut wajahnya itu selalu wajah yang tersenyum. 他说话没有表现说他对神不满意。 Kata-katanya itu selama pembicaraan tidak sama sekali menunjukkan ketidakpuasannya kepada Allah. 不曾一句得罪神。 Tidak satu kalimat pun yang membuat dia berdosa kepada Allah. 你说，如果我们去探访他，我们啊得到激励，我们得到坚固。 Nah, jadi ketika kita membesuk dia, justru kitalah yang diteguhkan, yang dikuatkan oleh dia. 本来我们想要安慰他， Padahal kita datang ini mau menghibur dia. 嘿，我们得到激励。 Tetapi malah kita yang diteguhkan, yang 为什 dikuatkan. 么他能够这样的表现呢？ Nah, mengapa ia bisa menjadi seperti itu? 亲爱的弟兄姐妹，其实这个人以前是算命先生哦。 Saudara sekalian, padahal sebelumnya orang ini adalah ahli huamia. Ya. Ahli huamia. 呀，为什么他会这样做？ Mengapa ia bisa seperti itu? 为什么他的灵命会这么样的坚固？ Mengapa kehidupan rohaninya bisa menjadi teguh seperti itu? 因为他已经把他的灵命立在这个稳固的根基上面。 Karena ia membangun kehidupannya itu di atas dasar satu fondasi yang begitu kuat. 就是他真正的接受耶稣，成为耶稣是他坚固的根基。 Karena ia sudah menerima Yesus dan sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu satu dasar fondasi yang teguh. 所以他的人生痛苦不能打倒他， Karena itu seluruh penderitaan dalam kehidupannya tidak bisa menjatuhkan imannya. 也不能够引诱他，使到他埋怨上帝。 Juga tidak sanggup untuk tidak dapat menggoda dia sehingga ia bersungut-sungut mengeluh kepada Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也需要像这一位信徒， Karena itu saudara sekalian, kita juga harus menjadi orang Kristen yang seperti dia itu. 我们明白，我们知道，我们有了一个稳固的根基。 Kita tahu, kita mengerti bahwa kita ini memiliki satu dasar fondasi yang dalam dan teguh itu. 虽然有很多的难处， Sekalipun ada banyak kesukaran, 有很多的引诱， ada banyak godaan, 我们根本不被打倒。 kita tetap tidak akan tergoyahkan. 另外还有一个女孩子， Ada seorang wanita,
这些人都是以前我服侍过的人。 Orang-orang ini adalah dulu orang-orang yang pernah saya layani. 他30多岁还没有结婚， Ia belum menikah di usia ke-30-an tahun itu. 大部分他的同伴都已经结婚了。 Kira-kira orang teman-teman sebayanya semua sudah menikah. 有一天，有人要给他介绍一个男孩子， Nah, satu kali ada seorang yang ingin memperkenalkan dia kepada seorang pria. 但是呢，这个男孩子不是跟他同样的信仰。 Namun pria ini tidak seiman dengan wanita itu. 其实，首先他已经不愿意了， Sebetulnya dari awal dia sudah tidak mau. 但是介绍的人说没关系的，你先跟他做个朋友吧。 Nah, tapi orang yang memperkenalkan itu menyarankan dia untuk coba dululah bersahabat. 所以呢，经过交友的时间， Nah, karena itu setelah melewati satu masa perkenalan, 他发现不能跟这个男孩子有很深的关系， ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pria itu. 所以他也很勇敢的做了一个决定。 Karena itu dengan berani ia buat satu keputusan. 他说他不能够接受这个男孩子做他的丈夫， Nah, ia katakan bahwa ia tidak bisa menerima pria itu untuk menjadi suaminya. 因为他有许多的理由， Karena ia ada banyak alasan. 他也有他的理由是很关键的， Nah, alasannya ini juga sangat kritikal sekali. 因为他知道属灵的原则是怎么样， Karena ia tahu bagaimanakah prinsip rohani itu. 并且这个女孩子啊她也是有一个很稳定的属灵生命。 Nah, jadi sebenarnya si wanita ini juga memiliki satu fondasi kerohanian yang begitu dalam, begitu 过 kuat. 后呢，神也为她预备了一个信耶稣的人。 Nah, selanjutnya Tuhan juga sudah menyiapkan seorang pria yang percaya kepada Tuhan menjadi suaminya. 亲爱的弟兄姐妹，我们也知道了，现在我们应该有一个稳固的根基。 Nah, saudara sekalian, kita sudah tahu sekarang bahwa kita ini sudah memiliki satu fondasi yang kuat. 但是问题是，我们要怎么样能立下稳固的根基呢？ Tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun fondasi yang teguh itu. 我们来看几节的经文。 Mari kita melihat beberapa ayat dari firman Tuhan. 我们看路加福音第6章46到49节。 Kita akan melihat Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. 来，中文的我们把它全部都念完。46节，你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？凡到我这里来的，听见我的话就去行的，我要告诉你们，他像什么人？他像一个盖房子，深深的挖地，把根基按在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。有古卷做，因为盖造得好。49节，唯有听见不去行的人，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。 Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46 sampai 49 berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. 这就是几节我们需要注意的经文。 Inilah beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. 怎么样能够立下坚固的根基？ Bagaimana supaya kita bisa membangun fondasi yang teguh itu. 在这里，耶稣基督用一个建造房屋的比喻来说明一个怎么样能够遵行神的道的人。
Nah, di sini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan membangun rumah untuk menjelaskan seperti apakah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu. 他说，就好像一个要建造房子的人， Yesus berkata itu orang seperti itu sama dengan orang yang ingin membangun sebuah rumah. 把根基立在磐石上， Membangun baik-baik, menanam baik-baik fondasinya dalam 他 di 要 bawah 先 tanah. 挖很深的地， Ia harus menggali dulu tanahnya itu begitu dalam. 才把那个根基放在很深的磐石上， Baru kemudian meletakkan fondasinya itu di dalam tanah sana, jauh di sana. 当水冲那个房子， Supaya ketika air melanda rumah itu, 那个房子仍然站立不摇动。 rumah itu tetap teguh berdiri, tidak goyah. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们要立好人生的根基， Saudara sekalian, jika kita ingin membangun baik-baik fondasi seorang, kehidupan seseorang, 没有其他的选择， tidak ada pilihan yang 你 lain. 一定要先遵行神的话。 Engkau harus lebih dahulu melakukan firman Tuhan. 今天神给我们一本圣经， Hari ini Tuhan sudah memberikan kita Alkitab. 这一本圣经是神自己的话， Alkitab ini adalah perkataan Tuhan sendiri. 我们不单单要去阅读， Kita bukan saja harus membacanya dengan teliti, 我们还要去思想， tetapi kita harus merenungkannya. 我们也要把我们所读的神的话来实行在我们每天的生活中。 Dan juga kita harus melakukan apa yang sudah kita baca dari firman itu. 如果我们没有去读， Jika kita tidak membacanya, 我们没有去思想， kita tidak merenungkannya, 更没有去行， terlebih lagi tidak melakukannya, 神的话没有产生什么果效。 perkataan firman Tuhan itu sama sekali tidak ada efeknya untuk hidup kita. 不是神的话没有能力嘞， Bukannya firman Tuhan itu tidak punya 是 kuasa, 我们不愿意去读、去想、去行。 tetapi kitanya ini yang tidak mau membaca, merenungkan, dan melakukannya. 读神的话难吗？ Apakah firman Tuhan itu sulit? 我们今年还是一直的读， Tahun ini kita masih terus melanjutkan pembacaan 因为 Alkitab. 我们培训部也是一直来鼓励我们，教我们读圣经。 Karena divisi pembinaan kita ini, gereja ini masih terus mendukung kita, menyemangati kita untuk terus membaca firman 教 Tuhan. 我们有很好的属灵生命。 Mau mengajar kita supaya kita memiliki kehidupan rohani yang baik. 你要思想神的话难吗？ Apakah sulit untuk merenungkan firman 可能 Tuhan? 有点难。 Mungkin ada sedikit 可 sulit. 能你说我不是传道人，我没有读过神学的人。 Mungkin saudara berkata saya ini bukan hamba Tuhan, belum pernah sekolah teologi ya. 但是当你读1章、2章、3章，连一句神的话，你都没有进入到你的脑子里面吗？ Mungkin ketika engkau membaca 1 pasal, 2, 3 pasal, apakah tidak ada satu kata pun dari firman Tuhan itu yang melekat di benak saudara? 我们要实行神的话难，更难了。 Kita mau merenungkan firman Tuhan, wah lebih sulit lagi kan? 但是不是说更难，我们就不能够行了？ Tetapi bukan kalau dibilang sulit sekali itu jadi kita tidak lakukan sama sekali. 要看你愿意不愿意。 Kita harus melihat apakah engkau bersedia atau tidak. 亲爱的弟兄姐妹，行神的道就好像那个要挖很深、很稳固的地基的人。 Saudara sekalian, orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah sama seperti orang yang menggali dalam-dalam untuk meletakkan fondasi. 要付上代价， Perlu ada biaya yang harus ada biaya yang dibayar. 要付上精神， Harus ada semangat yang dibayar. 要付上时间， Harus membayar waktu. 要专心。 Harus berkonsentrasi. 为什么？ Mengapa? 挖的时候啊，可能会碰到许多什么东西哈，石头啊，一切的东西。 Karena ketika kita menggali itu mungkin saja kita menjumpai berbagai banyak hal seperti batu-batu kecil atau barang-barang lain di bawah tanah sana. 我们应该怎么样？ Apa yang harus kita lakukan? 我们要忍耐， Kita harus dengan 我 sabar, 们要想办法。 harus pikir caranya. 我们要怎么样把那一些拦阻我们的石头啊，什么叽叽喳喳的东西，把它丢掉？ Bagaimana caranya supaya kita bisa membuang, menyingkirkan banyak-banyak hal kecil itu yang menghambat kita. 就好像我们要遵行神的道， Demikian juga ketika kita ingin melakukan firman Tuhan. 我们也会遇见到许多的拦阻。 Kita juga bisa menghadapi begitu banyak hambatan. 最大的拦阻是什么呢？ Apakah hambatan yang terbesar itu 就是那个懒惰咯。 adalah kemalasan? 还有一些呢，我们喜欢看的电视的节目啊，连续剧啊，要去什么超市、市场走走啊，逛街啊。
Ada lagi hambatan yang lain kalau kita ini suka menonton video, menonton TV, drama, atau kita senang plesir jalan-jalan ke toko-toko. 亲爱的弟兄姐妹，你不要错误呀，不要误会呀。我不是说不可以看电视，不可以逛街呀，不是。 Jangan salah mengerti ya saudara, saya bukan melarang saudara untuk menonton TV atau pergi jalan-jalan. 但是有人要读圣经的时候，他更选择去先看电视。 Tetapi ada sebagian orang yang ketika ia ingin membaca firman Tuhan, ia terlebih memprioritaskan memilih duluan hal-hal seperti menonton TV tadi. 后来呢，已经懒惰了，打瞌睡了，没有那个口味去读了。 Nah, kemudian karena malas, karena sudah lelah, tidak ada lagi keinginan untuk membaca firman Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹，圣经在罗马书12章那边告诉我们， Karena itu saudara, Alkitab di dalam kitab Roma pasal ke-12 memberitahu kita 神 demikian. 叫我们要在患难中忍耐。 Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertahan di dalam penderitaan. 我们不要自己伸冤， Supaya kita jangan menghakimi orang lain. 不可为恶所胜， Jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. 反要以善胜恶。 Tetapi harus membalas kejahatan dengan kebaikan. 请问这一些的道行得通吗？ Saudara, apakah perintah-perintah ini untuk dilakukan? bisa吗？ Bisa dilakukan. 行得通吗？ Apakah kita sanggup, apakah kita begitu Bisa. menyakitkan ketika kita lakukan? 行得通吗？ Bisa dilakukan atau tidak? 啊，若我们要就行得通。 Jika kita mau, kita bisa lakukan. 当然咯，如果我们有心要，一定能。 Tentu saja jika kita punya hati untuk lakukan, kita pasti akan sanggup lakukannya kan? 其实，好像刚才我说的，我们都能够在每天的生活上所遇到的事。 Seperti yang tadi kita sudah katakan, kita bisa menjumpai berbagai hal dalam kehidupan setiap hari ini. 但是如果我们不专心，我们不愿意， Tetapi jika kita tidak mau berfokus, tidak bersedia, 那么我们就不能够行这些神的话了。 maka kita tidak akan bisa melakukan seluruh firman Tuhan tadi. 圣经也在哥罗西书第2章 Alkitab di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, 有可以做的事，叫我们去做。 ada hal-hal yang kita harus lakukan, itu kita perlu lakukan. 有一些我们不可以做的事，叫我们千万不要去做。 Nah, hal-hal yang kita jangan lakukan itu sama sekali janganlah lakukan itu. 神叫我们要在他的里面生根建造， Tuhan ingin supaya di dalam Dia kita berakar sangat dalam. 叫我们的信心要坚固。 Supaya iman kita semakin bertambah teguh. 所以他说，正如你们所领受的教训，感谢的心也更加的增长了。 Karena itu bertumbuhlah engkau sama seperti bertumbuhlah engkau di dalam imanmu itu dengan ucapan syukur. 这几节的经文都是教导我们不要被一些虚空的妄言所绑住。 Jadi jangan biar ayat-ayat ini ingin mengingatkan kita supaya jangan biarkan hal-hal yang kosong hampa itu mengikat kita. 因为如果我们真正的已经接受了耶稣基督， Karena kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus 我们就 Kristus, 要照着他的话而行， kita harus melakukan firman-Nya. 这样我们才能够在他的里面生根建造。 Dengan cara inilah baru kita dapat dibangun begitu 刚 teguh 刚 di dalam 过 Dia. 去语音信息我已经讲了这一节的经文， Melalui pesan audio yang belum lama ini saya sampaikan kepada saudara, 告诉大家，我们既然已经接受了耶稣，就照着耶稣的吩咐去做。 karena kita ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita ini harus melakukan bagian kita di dalam Dia. 特别当我们华人刚刚过去的过年的时候， Terutama kita yang orang-orang Tionghoa ini baru saja melewati Imlek. 我也在语音信息跟你们分享过了。 Saya juga sudah bagikan melalui pesan audio itu. 我们是否有没有被一些迷信的东西来捆住呢？ Apakah kita juga dihambat oleh hal-hal yang mistik itu? 比如说那个时候我说年初一啦，要贴红纸啦，要挂福字啦。 Misalnya di hari pertama itu kita harus menempelkan kertas warna merah, harus menempelkan kata huruf hoki. 如果我们也没有做到呢，使到我们会害怕，我们可能会遇到一些的灾祸。 Jika kita tidak lakukan itu lalu kita menjadi takut, aduh jangan-jangan saya akan kena bencana nih. 刚刚我又在跟弟兄姐妹分享，基督徒到底可以吗？来纪念、来庆祝元宵节。
Baru-baru ini saya juga membagikan apakah kita orang Kristen ini boleh merayakan Cap Gome. 因为有人跟我说，我们基督徒我们不庆祝。 Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wah, orang-orang Kristen ini tidak boleh rayakan Cap Gome. 我就跟那个人解释， Lalu saya jelaskan kepada orang 不 itu, 是这样， bukan demikian halnya. 你我是不是华人？ Engkau dan saya ini juga sama-sama orang Tionghoa. 在你我的身上有没有留着华人的血统？ Apakah di dalam kehidupan engkau dan saya ini ada hal-hal budaya Tionghoa? 有留着血，我们的血统。 Ada darah Tionghoa yang mengalir dalam tubuh kita. 他不敢回答我， Ia tidak berani menjawab 因为他 saya 不明白， karena ia tidak paham. 他只有说说而已。 Ia hanya asal berkata 但 saja. 是我还是感谢主， Tetapi saya masih mengucap syukur. 他虽然有说一句话，我可以跟他解释， Saya masih bisa menjelaskan sekalipun ia punya ada beberapa 我 perkataan 说 yang 都 keliru 可 itu. 以。 Saya katakan boleh 你 saja 不可 rayakan. 以的，只是你不要祭拜，你不要迷信的东西的成分在里面。 Yang tidak boleh itu jangan menyembah, jangan lakukan hal-hal yang mistik di dalamnya itu. 还有一些迷信的东西，还有呀， Oh ya, tahayul dan juga masih ada tahayul-tahayul yang lain 在许多的地方，在许多的地方， di beberapa tempat, 特别是在比较小的地方。 terutama di kota-kota yang kecil. 年初15就是元宵节，是非常热闹的。 Hari Raya Cap Gome itu amat sangat meriah sekali. 它的热闹在哪里？ Karena apa? Meriahnya ada di mana 他们有 letaknya? 祭拜， Karena mereka ada penyembah, ada 他们有 sembahyang, 打铜， mereka ada tradisi tatung. 就是这一些东西，我们不可以跟他们一起去庆祝。 Nah, dalam hal-hal seperti itulah kita tidak boleh merayakannya bersama-sama dengan 但是如 mereka. 果我们一家人团圆，可以吗？ Tetapi kalau kita sekeluarga ini berkumpul, bolehkah? 我们说我们已经过年，从年初1到15了， 完成了。 Artinya kita sudah melengkapi perayaan Imlek ini dari hari pertama sampai ke-14. 这个是一个很好的传统啊， Ini adalah satu kebiasaan tradisi yang sangat baik. 所以就好像刚才哥罗西书教导我们应该分辨什么是可以，什么是不可以的。 Nah, sama seperti apa yang sudah dikatakan dalam kitab Kolose tadi, bahwa kita harus membedakan, membagi mana yang boleh kita lakukan dan mana yang kita jangan lakukan. 难怪今天有很多年轻人， Tidak heran kalau sekarang ini ada banyak anak-anak muda, 他回到家里，他跟他的父母说：“今年我没有跟着过年，我没有跟着元宵节。” mereka pulang ke rumah dan berkata kepada orang tuanya, saya tidak mau lagi rayakan Imlek, tidak mau lagi rayakan Cap Gome. 因为我的教会说不可以，过年也没有，元宵节也没有。 Karena gereja saya katakan tidak ada Imlek, tidak ada Cap Gome. 亲爱的弟兄姐妹，他们跟父母冲突吵架 Akhirnya mereka berkelahi dengan orang tuanya. 啊，很可怜哦， Sayang sekali ya, 不明白圣经。 karena tidak mengerti Alkitab. 如果我们要得到坚固的根基， Jika kita ingin memiliki dasar yang teguh, membangun dasar yang teguh, 我们要不单单遵行神的话，我们还要把神的话好好的行出来。 kita bukan saja harus mempelajari firman Tuhan, melakukannya itu, tapi kita harus melakukannya dengan baik. 神叫我们不要做的， Tuhan mengajar kita apa yang jangan kita 我们就 lakukan. 不要去做了。 Kita jangan lakukan hal itu. 神说你不要被那些虚空的妄言所绑住你， Bahkan dikatakan jangan biarkan hal-hal yang kosong, yang hampa itu mengikat kita. 教我们跟随他们， Mengajar kita supaya jangan mengikuti 我们 dia. 不要， Nah, janganlah lakukan 我们 itu. 要拒绝。 Kita harus menolak itu. 但是神的话叫我们去做的， Tetapi hal-hal yang Alkitab ajarkan 你 untuk 在 kita 耶稣基 lakukan, 督里已经生根建造， bahwa engkau sudah dibangun dengan teguh di dalam 你 Yesus 就要 Kristus. 遵着他的话而行。 Makanya kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan 亲爱的弟 itu. 兄姐妹，如果我们有这样的生活， Saudara sekalian, jika kita memiliki kehidupan yang seperti ini, 风吹雨打就不能够打倒我们的灵命， ombak angin ribut apapun tidak akan dapat merubuhkan kehidupan rohani kita. 也不能动摇我们对神的信心。 Juga tidak dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. 你知道吗？在启示录有两间教会是被神所称赞的， Tahukah saudara bahwa di dalam kitab Wahyu ada 2 gereja yang dipuji Tuhan? 其中一个是菲拉铁菲的教会。 Salah satunya adalah gereja Philadelphia. 你如果要读在启示录的第3章第8节，
Jika saudara ingin membaca nanti di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-8. 它是被神所称赞的教会。 Gereja ini dipuji oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 要证明除了耶稣基督以外， kita harus menunjukkan, membuktikan bahwa tidak ada 除了耶稣基督以外， bahwa selain Tuhan Yesus Kristus 再没有其他任何的根基我们可以可靠的， tidak ada dasar lain yang olehnya kita dapat bersandar. 因为它能够托住我们所面对的事。 Karena Yesus Kristus itu dapat menyangga kita atas segala masalah yang kita hadapi. 它在我们人生的道路上是最重要的， Ia adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. 所以 Karena itu, 只有以谦卑的态度， hanya dengan sikap hati yang rendah hati, 以顺服的心， dengan hati yang penuh ketaatan, 我们要行神的话， kita mau lakukan firman Tuhan. 因为在我们的生活中， Karena di dalam kehidupan 如 kita, 果我们没有神的话来带领我们，来引导我们， jika kita tidak memiliki firman Tuhan yang membawa kita, menuntun kita, 每天可能我们就会迷路。 setiap hari kita ini mungkin akan tersesat. 求主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong kita, 成为属灵坚固的儿女。 menjadi anak-anak yang memiliki dasar rohani yang teguh. 为什么？ Mengapa? 因为我们的阿爸父是坚固的根基， Karena Allah Bapa kita itu adalah dasar yang teguh. 因为他是稳固的根基， Karena ia adalah dasar fondasi yang teguh itu. 因为除了他以外，再没有任何的根基是可以我们靠得住的。 Karena selain dia tidak ada dasar apapun di dalam dunia ini yang olehnya kita dapat bersandar. 求主帮助我们吧， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们已经听了你的话， Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. 在这新的一年， Sekali lagi di tahun yang baru ini, 求主帮助带领我们， mohon kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami. 让我们的灵命不是像小孩子一样， Supaya kehidupan iman kami tidak seperti anak-anak 容易被一些的风吹雨打打倒。 yang mudah dijatuhkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. 我们求主恩待， Kami mohon supaya Tuhan menyertai 让我 kami. 们常常用圣经的话 Supaya kami selalu menggunakan firman Tuhan 来 ini. 提醒我们，来建造我们的生命。 Mengingatkan kami sendiri dan membangun kehidupan iman 求主 kami. 帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong 除 kami. 掉一切世上的拦阻， Membuang semua hambatan di dalam dunia 自己 ini. 的懒惰， Kemalasan diri sendiri. 还有一些不好的爱好。 Dan masih ada lagi hambatan-hambatan lain yang tidak baik. 求主自己帮助我们。 Mohon kiranya Tuhan sendiri menolong 当我 kami. 们见主的面的时候， Supaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, 我们成为一个被主所称赞的孩子。 kami menjadi seorang anak yang dipuji oleh Tuhan. 我们希望主耶稣对我们说：“你进来吧，我的仆人，我忠心的仆人。 Kami rindu untuk mendengar Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. ”谢谢主耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们如此祷告，是奉靠主耶稣的名祈求的。 Demikianlah kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神赐福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 谢谢蔡玉长传道的正道，求神加恩加力给蔡传道和祝福他一切侍奉。接下来我们唱一首诗歌《野地的花》。爱
今天的聚会到这里结束，愿上帝赐福大家，拜拜。